Assalamualaikum semua, kami daripada Kumpulan 2 dan ingin membentangkan bab 12 imbangan pembayaran dan kadar pertukaran asing. Bagi yang pertama adalah pelaburan langsung dan portfolio. Bagi pelaburan langsung, ia adalah pelaburan asing yang dibuat secara terus kepada sebuah syarikat. Contoh yang boleh diberikan adalah syarikat daripada Australia melabur ke sebuah cawangan di Malaysia, maka aliran wang direkodkan sebagai butir kredit. Keuntungan pelaburan ini dibawa keluar Malaysia akan direkod sebagai pendapatan pelaburan keluar dalam akaun semasa sebagai butiran debit. Manakala bagi pelaburan portfolio pula, ia merupakan perubahan dalam pegangan aset kertas seperti share syarikat. Contoh yang boleh diberikan adalah pembelian share syarikat luar oleh rakyat Malaysia dikira sebagai aliran keluar dana dan didebitkan dalam akaun kewangan. Seterusnya adalah aliran kewangan lain. Ia mengandungi pelbagai jenis pergerakan monetari antara Malaysia dengan negara lain. Deposit yang dilakukan oleh penduduk luar negara dalam bank di Malaysia dan pinjaman dari luar negara kepada Malaysia merupakan butir kredit kerana mereka mewakili aliran masuk wang. Deposit oleh penduduk Malaysia ke bank di luar negara dan pinjaman yang dikeluarkan oleh Bank Malaysia kepada penduduk luar negara merupakan butiran debit. Seterusnya saya ingin membincangkan berkenaan aset rizab, di mana di negara Malaysia kami menyimpan aset rizab dalam bentuk emas dan mata wang asing. Bank Negara Malaysia juga bertindak sebagai ejen kerajaan menjual sebahagian daripada rizab untuk membeli ringgit dalam pasaran asing. Ia dilakukan sebagai alat untuk menyokong kadar nilai ringgit supaya nilai ringgit kami terkawal. Seterusnya, bagi pengeluaran daripada rizab mewakili butiran kredit dalam akaun imbangan pembayaran. Wang dikeluarkan daripada rizab mewakili aliran masuk. Rizab boleh digunakan untuk menampung defisit di mana-mana bahagian dalam imbangan pembayaran. Sekiranya pula mana-mana akaun dalam imbangan pembayaran mengalami lebihan, Bank Negara Malaysia akan menggunakan lebihan tersebut untuk menambahkan rizab. Penambahan ini dikira sebagai butiran debit sebab ia mewakili aliran keluar daripada imbangan pembayaran kepada rizab. Seterusnya, kesan import dan ekspor ke atas ekonomi. Jumlah import dan ekspor dipengaruhi oleh beberapa faktor. Import bergantung kepada faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan domestik, pelaburan domestik dan pengaruh harga relatif barang import berbanding dengan barang keluaran domestik. Bagi ekspor, jumlah ekspor domestik pula bergantung kepada faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan asing, pelaburan asing dan pengaruh harga relatif barang keluaran asing berbanding dengan barang keluaran domestik. Jumlah ekspor dan import berkait rapat dengan prestasi ekonomi antara negara seluruh dunia. Peningkatan penggunaan penduduk Malaysia akan meningkatkan permintaan barangan import negara. Peningkatan ekspor Malaysia merangsang aktiviti ekonomi Malaysia dan meningkatkan permintaan import Malaysia terhadap barang luar negara. Yang seterusnya akan meningkatkan pula aktiviti ekonomi negara lain dan berpatut semula meningkatkan lagi ekspor Malaysia. Apabila berlaku peningkatan dalam ekspor, ini akan menyebabkan PDNP Malaysia meningkatkan penggunaan penduduk Malaysia. Apa yang kita boleh lihat di sini, import dan ekspor ke atas ekonomi memberi kesan makna balas kepada perdagangan, di mana wujudnya transaksi atau urus niaga di antara dua buah negara. Apabila aktiviti ekonomi di sesebuah negara meningkat, kesannya akan menyebabkan peningkatan aktiviti ekonomi di negara luar juga. Yang seterusnya akan memberi baklum balas semula kepada negara pertama tersebut. Oleh itu, semakin besar jumlah perdagangan di sesebuah negara, semakin besar kesannya kepada negara lain juga. Seterusnya ialah kadar pertukaran asing. Kadar pertukaran asing ialah kadar satu mata wang yang ditukarkan kepada mata wang yang lain. Manakala pasaran pertukaran asing pula merujuk kepada interaksi permintaan dan penawaran untuk menukarkan satu mata wang kepada satu mata wang yang lain. Keperluan wang asing ini wujud kerana berlakunya urus niaga antara dua buah negara yang menggunakan mata wang yang berbeza. Mengapa kadar pertukaran asing ini wujud? Hal ini kerana orang awam ingin membeli barang atau aset daripada negara lain. Yang seterusnya, orang dan institusi yang memegang lebihan mata wang asing untuk tujuan mendapat keuntungan daripada turun naik kadar pertukaran dalam pasaran. Sebagai contoh, orang Malaysia ingin membeli barang daripada Amerika Syarikat, beliau perlu menukarkan ringgit kepada dolar Amerika terlebih dahulu. Kadar pertukaran semasa adalah RM4.1672 bersamaan dengan $1 Amerika.
Hal ini bermaksud orang Malaysia perlu membayar RM4.1672 untuk nilai $1 barang atau aset Amerika. Selain itu, kadar pertukaran juga boleh dinyatakan dalam bentuk unit wang asing yang diperlukan untuk membeli mata wang Malaysia. Sebutan mata wang RM yang diperlukan untuk mendapatkan seunit mata wang asing disebut sebutan langsung, manakala mata wang asing yang diperlukan untuk mendapatkan seunit RM dipanggil sebutan tidak langsung. Sebutan pada pertukaran tidak langsung ini merupakan rongsangan kepada sebutan langsung.